Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video ini yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu lagi berkaitan tentang RUU yang tak tahulah bila akan disebutkan di Parlimen untuk bacaan kali kedua dan juga kali ketiga untuk diperbahaskan oleh ahli-ahli Parlimen sama ada pembangkang ataupun kerajaan di dalam Parlimen. Begitu polemik berkaitan tentang isu RUU Rang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan telah menjadi satu polemik yang berpanjangan, yang mana kita lihat bahawa setiap pihak saling menyebutkan tentang hujah dan juga pandangan masing-masing. Hari ini sahabat-sahabat, saya lihat ada satu video yang viral, kenyataan daripada Mufti Wilayah yang saya kira patut untuk kita dengar dan kita tengok sebab ia juga telah jadi perbualan masyarakat pada hari ini. Jom kita tengok apa yang disebutkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan bila ditanya tentang isu RUU. Perlu dipahami bahawa aliran Asy'ariyah Maturidi ini ada satu aliran yang membentuk majoriti umat Islam di seluruh dunia dan juga yang telah diterima pakai di negara kita ini sejak ratusan tahun. Kemasukan Islam di negara kita ini dan juga di Nusantara keseluruhannya, mereka membawa pendakwah dahulu membawa dengan aliran ini. Jadi kalau kita katakan ia satu aliran yang akan mengeluarkan aliran lain, memang dari satu segi ia mengeluarkan aliran lain yang sesat itu. Dan itu memang tujuan kita pun untuk memastikan tidak berlaku kemasukan aliran sesat ke dalam negara kita ini. Tapi dalam konteks penjenamaan hanya kepada Asy'ariyah Maturidi, ia merujuk kepada satu jumlah besar daripada umat Islam yang berpegang kepada aliran berkenaan. Dan itu menjadi asas kepada peletakan tarikh itu dalam RUU Mufti. Jadi tidak perlu kita rasa gusar, tidak perlu kita rasa risau tentang jenama itu kerana ia telah pun menggambarkan apa yang telah kita terima pakai sedia ada di negara kita ini sebelum daripada ini sehinggalah pada sekarang. Okey, daripada kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lokman berkaitan tentang isu ini, beliau menyatakan bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah telah dikenali sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sejak daripada dahulu lagi dan ia telah terpakai sejak dahulu, cuma ia baru nak dijadikan sebagai RUU. Dan masalah di dalam kenyataan daripada Dr. Lokman ini agak kantoi dekat situ, iaitu menyatakan benar-benar tujuannya adalah untuk mengeluarkan selain daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah itu daripada kerangka Ahlussunnah dan menganggap mereka sebagai ajaran sesat. Ini yang kita anggap sebagai satu perkara yang berbahaya dan perkara yang perlu diperbincangkan dengan lebih mendalam. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, saya ada tengok satu kenyataan di dalam media sosial, kenyataan yang disebutkan oleh Dr. Abu Hafiz Salahuddin, dan saya nak bacakan kepada anda apa yang beliau sebutkan. Ia adalah satu perkara yang menarik untuk kita lihat. Yang pertama, kata Mufti Wilayah dalam video di bawah, jadi kalau kita katakan satu aliran, ia akan mengeluarkan aliran lain. Memang dari satu segi, ia mengeluarkan aliran lain yang sesat itu, dan itu memang tujuan kita pun untuk memastikan tidak berlaku kemasukan aliran sesat melalui RUU Mufti Wilayah akan dengan langsung dan tidak menekankan isu menganggap apa-apa aliran selain yang ingin ditakrifkan dalam RUU itu, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebagai sesat. Amat pelik tatkala membincangkan isu ini, Menteri dan Timbalan Menteri Agama menekankan isu adabul ikhtilaf. Tapi adakah ini adab berbeza pendapat, pandangan yang mereka war-warkan sehingga mengkanunkan aliran lain yang muktabar sebagai sesat? Yang keenam, barulah saya benar-benar faham mengapa Menteri Agama dan Mufti Wilayah hanya akan hadir dialog sesama mereka sahaja. Dengan dialog sesama mereka, habis terburai agenda-agenda tersembunyi yang ingin dilaksanakan. Apatah lagi kalau diinterogasi secara langsung di media terbuka. Ketika ini, pejabat Mufti Wilayah mengadakan kononnya penjelasan di agensi-agensi kerajaan untuk memberikan pencerahan kononnya. Tetapi banyak yang tersembunyi, tidak tersingkap kalau format penjelasan hanya bersifat satu hala tanpa pihak yang menolak. Seruan dan harapan saya, ahli-ahli Parlimen boleh membuat keputusan menolak RUU Mufti Wilayah ini sekiranya pindaan-pindaan yang wajib dibuat kekal mahu dipaksakan untuk mereka luluskan. Yang ke-8, ia termasuk permohonan saya kepada kepimpinan Kerajaan Perpaduan Madani wabil khusus Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menimbang penggantian Mufti Wilayah yang lebih baik dan tidak seperti yang kita ada ketika ini. Seorang Menteri Agama lain yang lebih menyatukan juga amat diperlukan, bukan memecahkan seperti yang kita dapati dalam menguruskan polemik RUU Mufti Wilayah ini. Pengekalan mereka bakal sedikit demi sedikit membunuh ruh gagasan madani dalam ilmu yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjelang
menjelang tahun kedua perlantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Nasihat saya buat beberapa gerakan dan pertubuhan Islam yang menyokong RUU Mufti Wilayah ini, bacalah Usulul Ishrin oleh Imam Al-Hasan Al-Banna dan fahami kembali keluasan beliau dalam pemahaman beragama ketika menggerakkan Al-Harakah Al-Islamiyah dalam usrah-usrah kalian. Saya tidak pernah menyertai dengan rasmi mana-mana gerakan Islam yang menjadikan silibus pimpinan Ikhwanul Muslimin sebagai rujukan. Tapi saya pastikan saya membaca tulisan tokoh-tokoh awal gerakan Ikhwanul Muslimin. Amat memalukan apabila gerakan Islam yang mengidolakan tokoh Ikhwanul Muslimin di Malaysia tidak sahaja bersetuju, bahkan membantu menyokong RUU Mufti Wilayah 2024 yang amat bermaksud sebegini. Ini yang disebutkan oleh Dr. Abu Hafiz Salahuddin 31 Oktober 2024, 28 Rabiul Akhir. Jadi dalam kenyataan daripada Dr. Abu Hafiz telah menjelaskan bahawa apa yang difikirkan sebelum ni, yang disebut-sebutkan sebelum ni bahawa mengkhususkan, menyempitkan ta'rifan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah akan membawa kepada penyesatan kelompok Ahlu Sunnah yang lain. Ia bukan lagi satu kenyataan yang kita kata hanya disebutkan di dalam akhbar, tetapi ia sebenarnya telah disahkan sendiri oleh Mufti Wilayah sekarang ini. Oleh itu, ia adalah red alert yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita ingat sama-sama. Di dalam kenyataan Mufti Wilayah disebutkan bahawa sejak dahulu lagi Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah takrifan yang dipakai ataupun kenyataan yang dipakai di tempat kita, di negara kita. Tapi saya nak buktikan bahawa di negara kita sejak daripada dahulu lagi ia tidak sempit. Ia sangat-sangat terbuka dan itu menjadi wajah perpaduan dan wajah kerajaan negara Malaysia sejak ia ditubuhkan sehingga ke hari ini. Jika anda membaca satu buku yang telah diterbitkan oleh JAKIM dan ditulis oleh Dr. Aizam Mas'ud yang bertajuk Diskusi Akidah dan Pemikiran Semasa, diterbitkan di bawah JAKIM sejak sekian lama. Kalau anda buka pada muka surat ke-15 di dalam buku ini, ia menjelaskan tentang definisi Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibincangkan oleh para ulama'. Disebutkan di sini, saya tolong bacakan kepada anda beberapa perkara. Para ulama' memberikan banyak takrifan berkenaan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka serta berjalan mengikuti perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Dan ada banyak lagi takrifan yang ada di sini, dan di antara takrifan itu ialah kumpulan-kumpulan Ahli Sunnah ada 3, iaitu Asy'ariyah, Hanabilah dan Maturidiyah, berasaskan dalil diiringkan golongan Hanabilah kepada golongan Asy'ariyah dan kitab-kitab ilmu kalam, dan diiringkan golongan Asy'ariyah kepada golongan Hanabilah dalam kitab-kitab Hanabilah. Demikian juga disebutkan Ahli Sunnah wal Jamaah itu 3 kumpulan. Asariyah, imam mereka iaitu Ahmad ibn Hanbal. Al-Asy'ariyah, imam mereka iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian disebutkan di sini keputusan. Disebutkan takrifan yang pelbagai berkaitan tentang istilah Ahli Sunnah. Kemudian pihak JAKIM telah membuat keputusan terhadap isu siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disebutkan di sini, yang nak dipakai sejak daripada awal. Ini bukan baru buat, ini dah dibuat sejak lama. Keputusan panel kajian akidah JAKIM. Saya bacakan kepada anda. Selepas mengadakan perbincangan dalam bengkel definisi Ahli Sunnah wal Jamaah, panel kajian akidah JAKIM bertarikh 28 Disember tahun 2010. Kali lagi saya ulang, 28 Disember tahun 2010 di Institusi Latihan Islam Malaysia, Ilim Bangi. Panel telah memutuskan bahawa definisi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang memahami dan berpegang kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW menerusi para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang setia bersama mereka dalam prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. Penjelasan definisi disebutkan di situ. Mereka adalah golongan yang memahami dan berpegang kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW mengikut manhaj dan kaedah salaf dan khalaf, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka adalah golongan berfahaman sederhana, wasatiyah, tidak melampau dan tidak terlalu longgar. Ia mengeluarkan Khawarij, Syiah, Rafidah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, anti hadis, Islam liberal, pluralisme agama dan seumpama dengannya. Mereka ialah golongan yang mengutamakan perpaduan dan persaudaraan Islam, bukan permusuhan, perdamaian, bukan peperangan, berpegang kepada prinsip, tidak memuja pemimpin, tidak taksub kepada sehingga mengkafirkan dan menyesatkan sesama muslim. Ini adalah takrifan yang sejak sekian lama kita menggunakan takrifan seperti ini. Kalau kita sebut dalam untuk mengekalkan apa yang telah kita gunakan sebelum ini, maka kita nak ia dikekalkan seperti ini.
Kita tak mahu untuk ia diubah sehingga menyempitkan hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Kami belajar di luar negara, kami belajar sehingga di negara-negara Timur Tengah. Kita belajar daripada kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama. Kita belajar terus daripada mereka. Mereka tidak pernah menyempitkan Ahli Sunnah hanya kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dr. Ahmadul Tayyib, Syekhul Al-Azhar juga apabila ditanya berkaitan tentang siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tidak menyatakan bahawa itu hanya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah semata-mata, tetapi memasukkan golongan-golongan yang lain seperti Hanabilah juga termasuk dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kita tak nak ia disempitkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Kalau kita sempitkan, dia akan membawa kepada maksud yang telah disebutkan oleh mufti wilayah, iaitu akan menyesatkan kelompok Ahlussunnah yang lain, iaitu tidak lain tidak akan menyesatkan kumpulan Al-Athariyah. Anda kena tahu bahawa di negara kita, Al-Athariyah ada negeri yang telah berpegang dengan pegangan Al-Athariyah, iaitu negeri Perlis, dan telah keluar pun fatwa berkaitan tentang pegangan berkenaan. Sahabat-sahabat, di sini salah satu daripada negeri di Malaysia, iaitu negeri Perlis, telah mengeluarkan pendirian terhadap perbezaan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pendirian kepelbagaian Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang tazkiyah nafs. Dia sebutkan di sini berkaitan tentang pendirian terhadap perbezaan akidah. Ini adalah fatwa yang telah dikeluarkan di negeri berkenaan. Disebutkan di sini ialah akidah yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama kita mengakui wujud perbezaan tafsiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara furu' akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan adalah aliran Ahlul Hadis ataupun Ahlul Athar, kerana itu lebih mengikuti manhaj salafus salih. Dalam masa yang sama, pendirian ini tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan aliran atau mazhab lain dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa permusuhan. Jadi menunjukkan bahawa di dalam negara kita Malaysia ada satu negeri yang tidak berpegang dengan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu negeri Perlis. Mereka berpegang dengan akidah Ahlul Hadis, Ahlul Athar, yang merupakan salah satu daripada takrifan Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebut nama lain mereka sebagai Hanabilah. Inilah kenyataan yang jelas. Kalau kita nak jadikan ia sebagai satu rang undang-undang di dalam negara Malaysia, apatah lagi wilayah persekutuan yang merupakan satu negeri yang menjadi panutan kepada negara di Malaysia, maka ia perlu berlandaskan kepada wajah negara Malaysia. Jangan sisihkan salah satu pun negeri berkenaan. Oleh sebab itu, Raja Negeri Perlis sendiri telah memberikan teguran sebelum ini bahawa takrifan kepada Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, menyempitkan takrifan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, rang undang-undang ini jika dibahaskan di dalam parlimen, ia perlu diteliti dengan cukup baik dan cukup teliti oleh setiap ahli parlimen yang akan membuat perbincangan dan juga buat pengundian. Saya berharap moga kita dapat kebaikan daripada isu yang dibangkitkan hari ini. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.